Assalamualaikum, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabtu 29 Ogos 2020, 4:15 petang. Saya nak ambil masa sikit cerita pasal J-Stock ni. Saya pun tak ada idea nak cerita apa, jadi saya ingat saya nak cerita J-Stock lah. Untuk pada siapa yang masih boleh pakai. Cerita dia siapa yang boleh pakai lah. Kalau tak boleh pakai, tak boleh nak cakap apa lah. Okay, katalah kita nak buat screener sendiri. Satu screener sendiri. Saya cuma terangkan benda-benda simple lah. Alah, hilang pula. Okay. Okay, katalah kita nak buat screener. Okay, screener ni sama je macam yang kita buat dekat TradingView, sama juga macam kita buat dekat Share Investor script. Cuma J-Stock ni dia dalam bentuk graphical. Dia dalam graphical. Contohlah kalau kita nak buat baru lah, katalah kita bagi nama. Saya nak bagi simple ya. Bersilang bullish. Kalau ikutkan video pasal ni banyak kat dalam YouTube. Kalau cari, boleh carilah. Bukan saya buat, banyak orang lain semua dah buat. Sebab J-Stock ni kita anggap dia dah macam legend lah. Dia ataupun ancient lah. Ancient kan, lama punya style. Tapi dia punya graphical ni saya teruskan lah macam ni sekejap. Okay, katalah kita nak buat satu simple strategi. Okay, kita nak buat di mana EMA 10 5 lebih besar daripada EMA 10. Okay. Lepas tu kita nak peratus harga beza lebih besar daripada 4%. Maksudnya close hari ni dengan close malam beza dia 10%. Dan juga kita nak volume purata 30 hari lebih besar daripada 500k. Macam nak jadikan dia putih tak apalah. Kalau kita buat dalam skrip kan, kita buat dalam bentuk teks kan, kita type. Untuk J-Stock dia tak type, dia pakai dalam bentuk grafik. Graphical macam gambar tadi kita tengok mula-mula tu. Jadi dekat bawah ni adalah dia punya panel-panel ya. Okey, kita mulakan dengan EMA 5 lebih besar dari 10. So, untuk EMA ni kita kena pakai, dia panggil kat sini Stock Relative History Information. Ini yang tanda bintang hijau. Bukan Stock History Information Kalau Stock History Information dia cerita pasal ada tarikh. Okey, kat sini kita right click, ambil properties, properties tersuruh kat situ. Okey, dalam ni kita ada macam-macam pilihan. Kita ada day, kita ada function, nak maximum, minimum, average, RSI, EMA, FAI, MACD, skip day kalau kita nak skip satu hari ke belakang, dan juga jenis-jenis maklumat yang kita nak. Sebab kita nak pakai EMA, jadi kita ambil function ni, kita ambil EMA. Dan juga MA kita nak pakai apa? Biasa kita pakai close price lah. Close price dia tak tulis close price, dia tulis last price. Okay, dah siap. Okay, kita buat satu lagi. Nak copy pun boleh, tapi kadang tak jadi kena buat balik. Ini yang masalah. Saya tak tahu lah version baru ni boleh ke tak. Boleh copy paste lah. Dia copy boleh paste, tapi dalam data dalam tu tak jalan. Jadi kita kena buat balik satu-satu. Oh lupa, kita tadi nak buat day ni 5 lah. Kita nak buat 5 dan kita dapatkan maklumat dulu. Untuk yang ni 5, 10 EMA dan juga last price. Ok, tu 5 besar. Sekarang ni kita kata kita nak 5 lebih besar daripada 10. Jadi kita kena ambil satu lagi option. Dalam panel ni dia ada logical, comparison, arithmetic, function dan juga constant number. Biasanya kalau untuk besar, lebih kecil, lebih apa semua, kita akan pakai ni lah, dia panggil comparison lah.
So kat sini dia ada, kita right click juga, dia ada equal. Kalau kita pilih equal maksudnya 5 sama dengan 10. Jadi kita nak lebih besar, lebih besar daripada 10. Greater ataupun greater or equal. So, kita ambil greater lah. Kita nak 5 tu memang lebih besar dari 10 lah, tak nak dia bercantum. Okay. Untuk menyambung dia, ni yang keluar titik-titik ni. Jadi kita akan tarik titik ni pergi ke sini. Tarik titik ni pergi ke sini. Okay. Yang ini complete satu cerita kat atas ni. EMA 5 lebih besar dari 10. EMA 5 last price lebih besar daripada EMA 10. Dia dalam bentuk gambar, grafik. Siapa pernah pergi Lego ataupun belajar programming Lego untuk budak-budak tu kan, dia sekarang pakai tarik-tarik ya. Ni macam ni lah, tarik-tarik ni. Grafik. Okay, kita susun cantik sikit. Susun lah bagi cantik. Sama macam kita buat programming kan, bila kita buat teks tu susun cantik, susun lah cantik. Tak apa, kita buat yang lain pula. Peratus harga pula. Peratus harga kita akan pakai data yang ni, real time stock information. Kita ambil. Sebab kita nak peratus harga, kat dalam ni dia ada macam-macam. Previous price, open price, last price, low price, typical price. Jadi kita nak, dia dah tolong kirakan lah, change price percentage. Jadi kita kata nak harga tu lebih daripada 4%. Jadi kita dah kata dah boleh pakai sini, lebih besar, greater juga. Apalah greater or equal So kita nak 4 tu kira sekali lah. Dan kalau kata kita nak buat nombor, kita kena pilih yang ni lah, constant value. Constant value ni untuk nombor yang kita boleh masukkan. Jadi kalau kita kata nak besar ada 4 dan kita tak 4. Jadi kita sambung. Ni mesti sambung kotak atas ni Kotak ni bila ada 2 titik, maksudnya dia perlukan 2 cerita. Saya cerita ni cerita cowboy senang nak faham. Jadi bila ada 2 titik, dia perlukan 2 cerita. Kalau macam ni 1 titik, 1 cerita je, maknanya dia tuju ke kanan. Yang ini dia tak ada sambung ke kiri. Jadi kalau kita tak boleh letak ke kiri. Yang ini cerita dia mesti ke kanan. Tapi tak semestinya duduk kanan. Kadang-kadang kita boleh letak kat sini, nyorok kat sini pun macam ni pun boleh. Cuma dia punya titik merah tu akan muncul di sebelah kanan kotak tu. Okey, kita dah siap yang peratus harga lebih besar dari 4%. Mana change price percentage is greater or equal 4. So jadi sama juga untuk purata volume ni. Jadi kita akan pakai yang last price juga. Last price lah, real time stock. Jadi kita kat sini kita boleh ambil volume. Kita akan letak equality ni juga. So, kita nak dia lebih besar, greater lah. Berapa tadi? 500,000. Jom kita masukkan satu nombor bernilai 500,000. Okey, dan jangan lupa tarik. Okey. So, kalau kita buat dalam teks ni kat sini atas ni kita akan cerita EMA lebih besar dari 10, N peratus lebih besar dari 10, N dan volume lebih besar. Kalau kita nak pakai N lah, maksudnya AND tu. Kita nak hubungkan semua ni supaya kita nak dapatkan dia punya nilai. Untuk yang itu kita kena kahwinkan dia. Ini dia panggil logical. Okey, dalam logical ni ada 2 je. N, O. Okay, kalau kita nak semua nilai ni tepat, jadi kita kena sambung. Jadi titik ni sambungkan ke logical ni. Logical ni ada 2 nombor je. Ada 2 titik. Okey. Jadi kita dah dapat EMA 5, 10 lebih besar dari 10 dan price mesti lebih besar daripada 4. Okey. Ni tinggal satu lagi. Kalau satu ni kita nak cocok kat sini memang tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Jadi kita kena tambah satu lagi logical yang sama. Tapi kali ni kita kena tarik yang ni, taruh kat sini, yang ni taruh kat sini. Jadi dia dah kahwin lah. Dia dah kira macam satu family lah. Cukup complete kita punya cerita kat atas ni. Jadi cerita dia, kita nak 5 lebih besar dari 10 dan peratus mesti besar dari 4. Okey. Dan kesemua ni kita akan dapat nilai dan kita nak nilai tu mesti lebih besar daripada volume.
volume. Jadi nanti kalau nak susun lah. Baru kita boleh taruh last kali, biasanya kita akan letak alert lah. Alert. Taruh kat sini. Alert. Dah siap. Betul dah siap. Kata nak save, boleh save lah. Bersilang bullish. Okay, kat sini kita boleh test dulu kalau nak. Kalau siapa yang tengah naik 4% inventory lah. Katalah Gets. Gets ni tenang. Gets dulu KBS lah. KBS. Ya ke? Tak tahulah. Tapi kita buat simulate. Okay. Saya tak tahulah betul ke tak KBS berhad ni. Tapi kat sini kita akan nampak nilai dia. So kita akan nampak nilai bawah ni. Tadi kan kosong. Sekarang dah jadi 0.4. Lebih besar tak daripada 10? 0.3? Ya. True. Lepas tu perubahan price 75%. Adakah lebih tinggi daripada 4? True. Okay. Lepas tu kita dah kahwinkan dua-dua true. Kemudian dia akan check volume. Sekarang yang terakhir 145 ni 1 juta rasanya. Bukan. 145 juta. Bapak gila banyak. Dan kita nak 500,000 saja. Adakah lebih besar? True. Okay. Kesemua ni dikahwinkan dapat true dan alert kita akan dapat true. Jadi kalau kata salah, katalah kita ambil stok lain lah. Chrono. Contoh ya. Chrono dan kita simulate. Nampak dia keluar false. Sini false. Kat sini kita boleh check kat mana dia false. Allah Akbar. Kat mana dia salah. Jadi dia salah dekat sini. Bukan salah. Maksudnya dia 5 tak lebih daripada 10 lah. Dan peratusan harga pun tak lebih daripada 4. Tapi volume dia true. Jadi bila salah kahwin dengan betul, jawapannya salah. Salah sentiasa menang. Okey, tapi beberapa perkara yang agak saya sampai sekarang tak gerti, dia punya nilai ni lah. Ni. 605 dengan 608 ni dekat-dekat. Kalau ikutkan EMA ni rapat ni. Jadi kadang-kadang adalah, nantilah kita akan sambung video lain lah. So kalau dah save, katalah saya nak screen. Saya pergi kat stock indicator scanner ni, tekan scan. Saya ambil 1 second. Inilah yang paling cepat. Kalau ambil yang lain semua lagi berjanggut. Dan kita pilih bersilang bullish tadi tu. Next. Sama ada kita nak scan based on watch list ataupun kita nak scan entire stock. Tak apalah, untuk sementara ni saya ambil scan entire stock. Okay. Pantang dia, setakat yang saya guna, saya tak tahu lah, mungkin PC saya slow ke apa, sejak dari dulu lagi, bila dia tengah scan macam ni, jangan usik. Jangan usik apa-apa pun, biar saja. Kalau usik kejap lagi dia hang. Walaupun kita scan by watchlist. Watchlist tu maksudnya kita dah buat lah. Dulu saya ada buat watchlist tu, saya dah pecahkan kepada sektor. Sektor plantation lah, construction lah, apa semua. Jadi kita cuma screen saja sektor-sektor tu. Ni kita tunggu jap lah. Dah hang lah. Lambat lah. Sekejap. Macam mana nak tunjuk? Sekejap. Kita ambil watchlist dulu. Apa yang tengah naik sekarang? Properties, plantation, industrial product, consumer, construction, trade and services. Ada tak? Tadi KBS tu. KBS tu dalam ni ada KTB. Okey. KTB tu rasanya kita scan balik, kita ambil bersilang bullish tadi dan kita scan business stock list. Cepat sikit. So, dah keluar satu Bumi Armada. Dulu memang saya kalau scan saya biar je lah. Saya biarkan dia dalam, sebab saya scan ni dalam satu PC. Saya memang ada satu Windows. Jadi saya cuma remote je Windows tu. Bila market petang kan, petang ataupun kadang tengah hari,
Biasa tengah hari lah, tengah hari scan biar dia jalan. Konsep dia jangan usik. Kejung kalau usik kan. Data-data yang keluar kat dalam ni kadang-kadang nama lama. Contoh macam lah, Gates tu nama lama dia lain, bukan Gates. Lepas tu BHS Industries tu pun dah tukar nama ni. Ni tak salah saya NGGB. BHS Industries. Bintai tu masih lagi nama Bintai lah. Tu KBS. KBS tu Gates tu. Sebab KTB ada tadi. So itu saja. Saya rasa tamat video kali ni. Cuma kadang-kadang lah bila kita dah dapat ni, katalah saya stop. Kita akan ambil ni semua, right click, kita akan letak dia dalam stop watch list. Jadi dia akan duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Allah. Di minggu lepas punya ni. Sebenarnya minggu lepas saya nak buat video ni. Sekejap. Macam mana kita nak clearkan dia? Aduh. Okay. Banyak ni. Okay. Katalah ni kita dah pilih semua, kita akan letak dia dalam stop watch list. So watch list ni nanti kita boleh save. Macam mana nak save? Saya pun dah tak ingat lah. Tapi rasanya boleh save ni. Nak save ke, nak export ke, saya tak ingat lah macam mana nak save. Rasanya kena buat dulu. Kita kena buat satu. Alamak dah terdelete dah. Sekarang ni watchlist saya services. Patutnya saya kena buka baru dulu. Alamak. Tak apa. Benda ni boleh import. Okey lah. Itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan. Bulan baru. InsyaAllah market akan okey balik. Kalau tak okey pun mungkin dalam seminggu tu 1-2 hari tu akan slow sikit. Nampak macam nak goyang-goyang, semua kena murung. Lepas tu dia naik balik. InsyaAllah 2 minggu pertama. Assalamualaikum, bye bye.